Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kim Fazil. Nama saya Nini. Saya one of the speaker untuk channel Kim Fazil ni. Okey, korang pernah dengar tak pepatah Kelantan yang ada orang cakap tak nanti kau agak ten kalau dah nak gila? Okey, korang faham tak maksud dia? Maksudnya, penyakit mental ni ada berbagai jenis. Bukan sahaja yang tarik ten tepi jalan tu. Nini akan berkongsi beberapa jenis mental illness yang terdapat di bumi ini. Jenis yang pertama adalah dissociative identity disorder. Punca untuk DID ni adalah pengalaman kekerasan dan trauma masa kanak-kanak. Contohnya physical abuse ataupun diorang pernah tengok seseorang dizalimi. Jadi penderita penyakit ini biasanya diorang cenderung untuk larikan diri dengan switch off diorang punya mind. Jadi orang yang ada sakit DID ni, diorang mempunyai banyak identiti, which is setiap identiti tu mempunyai nama, umur, jantina, suara sendiri dan juga karakter yang lain-lain lah. Contohnya, karakter pertama nama Ali, umur 17, seorang yang sangat manja. Lepas tu, karakter yang kedua pula nama Aminah, umur 54, seorang yang sangat garang. Dia lelaki ada, dia perempuan pun ada. Okey, diorang ni masa diorang normal, diorang tak ingat pun diorang ada banyak identiti ni. Tapi time diorang hadap DID ni, diorang tak ingat pula yang kehidupan normal diorang ni. Yang diorang ingat adalah perkara-perkara yang menakutkan diri diorang sendiri. Kalau korang pernah tengok ada satu movie ni yang tajuk dia Split. Dia ada 24 personality tu. Cerita tu adalah pasal penyakit ni lah, pasal DID ni. Jenis mental illness yang kedua adalah ICAD ataupun nama penuh dia Impulse Control and Addiction Disorder. Orang yang ada penyakit ni, diorang susah untuk kawal emosi dan juga kelakuan, especially kelakuan yang tak elok. Diorang akan lakukan kelakuan yang melanggar undang-undang dan juga melanggar hak orang lain. Contoh penyakit dalam kategori ni adalah pertama IED ataupun nama penuh dia Intermittent Explosive Disorder. Yang maksudnya intermittent tu maksud dia sekejap, explosive tu meletup. Ni bermaksud penyakit ni diorang ada barang yang melampau tau. Asalnya daripada benda kecil je, tapi diorang besar-besarkan and dia boleh meletup, marah dengan tiba-tiba, jadi agresif, boleh sampai pukul orang, pecahkan barang orang, and diorang meletup ni sekejap je, dalam setengah jam macam tu. Penyakit yang kedua adalah kleptomania. Kleptomania ni seseorang yang suka mencuri. Diorang saja-saja je. Lepas diorang curi tu, diorang pergi bagi ke orang lain lah, diorang buang lah benda tu. Saja je mencuri untuk legakan addicted dia tu. Dia macam ketagih sangat. Penyakit yang ketiga adalah pyromania, iaitu ada yang suka nyalakan api, tahu tak? Dia kena nyalakan api hari-hari. Kalau tak, dia akan tension. Okey, jenis mental illness yang ketiga pula adalah somatic symptom disorder. Kebanyakannya adalah perempuan lah dan pelbagai peringkat umur. Ciri-ciri orang yang ada mental illness yang jenis ni adalah diorang suka kaitkan penyakit-penyakit biasa dengan serious illness. Macam contohnya diorang sakit kepala, diorang boleh fikir diorang ada barah otak lah. Lepas tu diorang banyak habiskan masa dengan bimbang dengan penyakit-penyakit biasa, macam contohnya kelesuan. Macam badan kita letih tu, diorang fikir diorang ada sakit yang serius. Sampai kan diorang takut untuk buat physical activity sebab takut cedera dan jatuh sakit. Siapa yang berisiko untuk kena penyakit ni? Antaranya adalah orang yang salah guna dadah, peminum arak yang tegar, orang yang pernah kena physical atau sex abuse, dia diabaikan masa kecil, ataupun dia ada penyakit kronik masa kecil. Okey, jenis yang keempat adalah factitious disorder. Orang yang ada penyakit ni, diorang akan usaha untuk nampak very sick. Sedangkan punca daripada penyakit tu mungkin diorang sendiri. Diorang sanggup tahu ganggu hasil ujian. Contohnya kalau nak buat diabetes test kan, kita kena puasa malam tu, so diorang akan makan untuk diorang dapat result yang diorang tu ada penyakit. Diorang sanggup bohong dengan doktor kalau doktor tanya apa-apa pasal penyakit diorang. Kita boleh nampak ciri-ciri dekat orang-orang ni. Biasanya diorang tak ikut nasihat perubatan. Diorang suka hati makan ubat banyak mana,
bila nak makan. Lepas tu diorang mempunyai sejarah perubatan yang tak menentu. Ada simptom-simptom yang pelik-pelik. Lepas tu diorang sangat seronok bila dimasukkan ke dalam hospital ataupun warded lah. Okey, yang seterusnya, yang kelima adalah eating disorder. Eating disorder ni biasanya berlaku di kalangan perempuan juga. Contoh penyakit yang ada dalam eating disorder ni adalah anorexia nervosa, di mana seseorang yang rasa diri dia tu gemuk, even dia sebenarnya dangerously underweight. Diorang sangat takut untuk tambah berat badan. Penyakit yang kedua adalah bulimia nervosa, iaitu seseorang yang suka makan banyak-banyak dan dimuntahkan balik. Dia jolok-jolok lah. Ada setengah tu dia buat exercise berlebihan. Diorang sebenarnya nak maintainkan berat badan saja, tapi sebenarnya ada side effect lah. Kalau yang teruk, diorang boleh kena heart attack ataupun stroke sebab imbalance punya electrolytes dalam badan dia. Penyakit yang ketiga dalam kategori eating disorder adalah pica. Pica ni adalah sejenis gangguan makan yang nak makan something yang bukan makanan. Contohnya pasir ke, ada nak makan kertas, makan tepung jagung saja, ataupun minyak masak. Mostly benda ni kena dekat kanak-kanak atau pregnant woman dan juga individu yang mempunyai kecacatan mental. Tapi untuk consider as a pica ni, makanan yang diorang craving tu mestilah bukan something yang berkaitan dengan amalan atau budaya atau agama mereka. Contohnya bila ada sesuatu perayaan, diorang suka makan tepung jagung yang mentah ke, macam tu tidak boleh diconsider as a pica. Okey, yang last sekali adalah OCD. Korang mesti pernah dengar OCD kan? Iaitu Obsessive Compulsive Disorder. Ciri-ciri OCD ni adalah melakukan tindakan secara berulang. Kalau contohnya korang pergi kunci pintu and then korang masuk kereta, korang pergi check balik. Tu korang tu mungkin ada OCD lah tu. Lepas tu suka betul-betulkan barang perhiasan dalam rumah, padahal tak ada orang gerakkan pun, tapi setiap kali lalu mesti pegang. Tu adalah tanda klasik dalam OCD. Orang OCD ni biasanya akan ikut atau ada peraturan diorang sendiri, dan peraturan diorang ni sangat tegas dan diktator. Contohnya, diorang akan ada peraturan ketika makan, tak boleh nak angkat tangan tinggi ke. Lepas tu diorang akan ada apa benda yang diorang tak boleh makan, apa benda yang diorang kena makan tiap-tiap hari. Diorang juga jarang keluar rumah. Kenapa? Sebab diorang habiskan masa dengan kemas rumah je. Nak suruh nampak bersih, nampak teratur. Diorang akan sentiasa cek susun atur perabot dalam rumah. Dan yang last sekali, diorang ni terlalu inginkan sesuatu hasil kerja yang sempurna. Jadi dengan itu diorang akan hadap something tu berjam-jam, padahal orang lain buat dalam setengah jam atau 2-3 jam ke macam tu, diorang perlukan 1 hari. Nampak tak masalah diorang ni menyebabkan hidup diorang ni mungkin akan ada efek produktiviti hidup diorang. Okey, dan setakat itu sahajalah untuk sedikit information. Terima kasih sebab tengok sampai habis. Bagi yang baru datang ke channel ni, bolehlah subscribe sekarang. Tekan like kalau korang suka video ni. Kalau tak suka, boleh tinggalkan komen-komen ataupun cadangan-cadangan yang perlu saya baiki ke. Cadangan pula lah. Pada korang yang baru datang ke channel ni, bolehlah subscribe dulu lah. Bolehlah subscribe sekarang. Kepada yang baru datang ke channel ni, bolehlah subscribe sekarang. Hit the like button. And kalau ada cadangan atau kritikan, boleh tinggalkan komen. Saya akan baca insyaAllah. Lepas tu jangan lupa juga hit the bell notification. So bila Kim Fazil upload video baru, korang takkan terlepas. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Oh lupa, satu lagi. Selamat tahun baru daripada saya ni.